Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Safwan daripada Seksyen 6. Nombor kad matrik saya ialah AA191101 dan partner saya pula ialah Ahmad Aim bin Zuriman daripada Seksyen 6 juga, dan nombor matriksnya ialah AA191485. Pada hari ini kami berdua akan menerangkan tentang lab 3 bagi subjek Electronic Industry yang bertajuk Pneumatic System. Okay, kita pergi ke lab aktiviti yang pertama. Kemudian kita perlu lukis ketiga-tiga circuit ni ke dalam software yang bernama Fluid Sim software. Okay, kita lihat pada litar yang pertama mula-mula. Untuk litar yang pertama, piston ditarik walaupun tidak digerakkan secara manual. Kita dapat lihat arah aliran udara akan termampat telah dipindahkan ke saluran valve. Ini akan mengawal pergerakan silinder. Tapi apabila kita menekan switch secara manual, valve akan bergerak ke kanan. Ia membolehkan bekalan udara ditutup dari sini. Silinder akan tertarik atau ditarik kembali dengan daya tarikan spring. Sekiranya switch dilepaskan, valve akan kembali ke kedudukan asal dan menyebabkan udara kembali ke piston. Okey, untuk litar yang kedua pula, dalam keadaan rehat, bekalan udara dimatikan. Apabila switch ditekan secara manual, valve akan bergerak ke kanan. Jika diperhatikan, udara termampat akan mengalir ke dalam silinder. Ia akan memanjangkan piston setelah switch push button dilepaskan. Valve akan bergerak kembali ke kedudukan spring ke kedudukannya. Spring akan menarik kembali silinder ke kedudukan asal. Jika kita dapat perhatikan, kedua-dua litar yang pertama dan kedua menggunakan momentary switch, iaitu kita perlu tekan dan apabila kita lepaskan ia akan mati. Okay, seterusnya yang terakhir iaitu litar yang ketiga. Apabila switch tidak ditekan, pada mulanya piston ditarik oleh daya udara air force. Ia terhasil daripada air compressor. Jika diperhatikan, udara akan dipindahkan ke dalam silinder. Dengan menekan switch secara manual, injap akan bergerak ke kanan, iaitu valve akan bergerak ke kanan. Udara termampat akan bergerak ke silinder menyebabkan piston memanjang. Udara sebelumnya di belakang piston akan dilepaskan melalui aliran ini. Untuk mengembalikan piston ke kedudukannya, tekan switch sekali. Kemudian itulah cara untuk kembalikannya ke kedudukan yang awal. Seterusnya untuk observation yang pertama, iaitu tabulate the list of components used in figure 1. Okay, seperti mana yang kita dapat lihat dalam figure yang pertama, iaitu circuit 1, 2 dan 3. Bagi circuit yang pertama, ia menggunakan compressed air supply, single acting cylinder dan juga 3 two-way valve. Untuk circuit yang kedua pula, ia menggunakan compressed air supply, single acting cylinder dan juga 3 two-way valve. Dan untuk circuit yang terakhir, ia menggunakan compressed air supply, double acting cylinder dan juga 5 two-way valve. Okay, seterusnya discuss the difference between the two actuators below. Antara kedua-dua actuator di bawah ialah pada litar pertama dan litar kedua ialah udara termampat akan segera dibekalkan ke silinder. Ia sering digunakan ketika terdapat spring di antara silinder. Ia juga merupakan momentary switch di mana kita perlu tekan dan tidak boleh dilepaskan. Manakala apabila kita tekan actuator pada litar 3, ia akan membekalkan udara termampat ke dalam silinder, tetapi ia digunakan apabila tiada spring pada silinder yang dapat menarik semula piston untuk kembali ke kedudukan asal. Seakan ia mempunyai bantuan dari valve untuk menolak piston pada kedudukan asal, tetapi ini menggunakan spring.
Ia juga merupakan latching switch di mana kita perlu tekan untuk hidupkannya dan tekan semula untuk matikannya. Untuk question bagi lab activity 1, soalan yang pertama ialah describe the function of spring for components A1, A2, A3, B1 and B2. Fungsi komponen spring A1, A2 dan A3 ialah sebagai spring yang menolak valve apabila switch dihidupkan. Manakala fungsi komponen B1 dan B2 pula ialah untuk menarik piston ke kedudukannya apabila control valve memperai arahnya. Untuk soalan yang kedua pula, explain why B3 does not need a spring. B3 tidak mempunyai spring kerana valve digunakan untuk menolak piston. Jadi valve kedua pada litar 3 digunakan untuk menolak piston dan menariknya kembali. Itulah sebab mengapa ia tidak menggunakan spring. Assalamualaikum, my name is Ahmad Amir Liman. My number matric is 88191485 F1 section C. Now I will explain about lab activity 2. 1. Develop the pneumatic diagram figure 2 including software. 2. Next, set the opening level of B1 to 10% and opening level of B2 to 10%. Double click the component, run the simulation. 3. Screenshot the complete pneumatic diagram. 4. Record a simple video to explain the operation of the circuit, maximum 3 minutes. Ini adalah berita yang di mana B1 dan B2 sudah ditetapkan pada 10%, dan sekarang saya akan runkannya. Dan jadi inilah yang berlaku apabila saya menekan butang diinjak, dan inilah yang berlaku apabila saya menekannya sekali lagi. Jadi dengan melihat litar, kita dapat melihat bahawa terdapat 2 injak. Kawalan aliran sahala di litar, kedua-duanya injak ini berperanan besar dalam mengawal aliran udara termampat ke silinder. Jadi apabila kita menekan push button, manometer D1 dan menunjukkan jumlah tekanan yang dibekalkan ke ombak, sementara manometer D2 akan menunjukkan tekanan yang berjaya dimasukkan ke dalam silinder dari masa ke masa. Pembacaan akan menjadi sifar lagi apabila kita menekan lagi kerana ia memerlukan bacaan di sini dah hanya untuk litar. After that, for isolation, 1. Discuss the effect of setting B1 and B2 equal 10% to the operation of the pneumatic system versus when they are set to 100%. Jadi satu-satunya perbezaan adalah masa yang diambil, masa yang diperlukan agar tetapan 10% berjaya mengeluarkan semua tekanan lebih lama daripada tetapan 100%. Oleh itu, semakin banyak peratusan yang ditetapkan pada kedua injak kawalan aliran sahala, semakin pendek masa yang diperlukan untuk tekanan mengalir sepenuhnya ke silinder. Then for the question, 1. Discuss the function of this component below at B1 and at B2. Oleh itu, fungsi injak PSC adalah untuk membolehkan aliran udara sahala bergantung pada arah yang ditunjuk dan tekanannya. Contohnya, jika menunjuk ke bawah, tekanan akan mengalir hanya
Contohnya apabila tekanan udara dari arah yang ditunjuk lebih tinggi daripada arah yang berlawanan. For activity 3, 1. Develop the pneumatic diagram figure 3 in FluidiSim software. 2. Screenshot the complete ladder diagram. 3. Record a simple video to explain the operation of the circuit maximum 3 minutes. Ini adalah lab untuk aktiviti 3. Dan saya jalankannya. Pada kedudukan rehat, bekalan udara mengalir pada 4 bahagian berbeza, iaitu A1, A2 dan C dan A3. A1, A2 dan A3 adalah injap yang dikendalikan secara mekanikal, manakala C adalah injap yang dikendalikan secara pneumatik. Udara dari bekalan udara mengalir ke C akan mengalir ke jalan ini dan memasuki bahagian belakang ombak, menjadikan ombak memampatkan. Kemudian ketika kita menekan C, ia akan bergerak ke arah kanan dan memberi jalan bagi aliran udara ke bahagian depan ombak dan membuat ombak memanjang. Jadi tidak ada perubahan yang berlaku ketika kita menekan push button di A1 dan A2. Tetapi kami menekan A3 akan membenarkan aliran ke C dan membuat injap bergerak ke kiri dan kembali ke keadaan asalnya. After that, for illustration, 1. Describe how to activate the actuator below. Bergerak ini dapat dilihat pada litar di hujung kiri C seperti yang saya tunjukkan. Cara mengaktifkan dengan menekan injap C. Dengan menekan injap, ia akan bergerak ke kanan dan mengaktifkannya. Mari kita lihat untuk question bagi lab activity 3. Soalan yang pertama ialah show the component used for logic function in the circuit. Okay, show the component. Yang pertama ialah two pressure valve. Next, pneumatically operated valve. Yang ketiga ialah piston. Yang keempat, A1, A2 dan A3, which are the mechanically operated valve 1, 2 and also 3. Dan yang terakhir ialah compressed air supply. Okay, untuk soalan yang kedua, state the logic function implemented is or and nor none. Okay, untuk soalan ni kita menggunakan OR gate di dalam litar ini kerana ia untuk menggerakkan piston, bergantung sama ada kita tekan valve C ataupun kita tekan valve A3. Untuk soalan yang terakhir, explain why C does not need a spring. Sebenarnya yang sedia maklum, C ialah nilai operasi pneumatik, bermakna ia akan beroperasi bergantung pada bekalan udara dan juga tekanan udara pada port yang berbeza, sama ada ia dari depan atau belakang. Valve ini tidak memerlukan spring seperti A1, A2 dan A3. Valve ini beroperasi bergantung kepada perubahan tekanan pada bahagian depan dan belakang valve. Inilah sebab mengapa C tidak memerlukan spring untuk berfungsi. Itu sahaja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.